Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin. سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Saudara-saudara yang dihormati sekalian, Alhamdulillah, pertama kalinya kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita dapat bersua lagi dalam perlis mengaji untuk kuliah subuh. Moga-moga program-program yang sebegini akan memberi input yang baik untuk diri kita dalam usaha kita untuk menjadikan diri kita ni orang-orang yang benar-benar beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari yang dihormati sekalian, kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat amalan saleh yang Allah anugerahkan kepada kita. Karena nikmat ini adalah nikmat yang cukup besar. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam banyak ayat-ayat Al-Quran, antaranya innal ladzina amanu wa 'amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh, yang melakukan amalan saleh, kami yakni Allah Azza wa Jalla tidak akan mempersia-siakan amalan apa sahaja kebaikan yang dilakukan. Sama ada amalan itu amalan saleh yang besar ataupun amalan saleh yang pada pandangan manusia amalan saleh yang kecil, tapi di sisi Allah dia adalah amalan yang besar. Saudara-saudari yang dihormati sekalian, pada pagi semalam kita telah membincangkan apa yang berkaitan dengan asas-asas berkenaan dengan musibah Allah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada manusia. Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk melihat di kalangan hamba-hamba Allah ini siapa mereka yang still ataupun sentiasa tetap untuk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu dalam konsep ahsanu amala. Pada pagi ini insya-Allah kita akan membincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan asas-asas pengubatan, perubatan dalam Islam. Saya tidak akan membincangkan ubat-ubatnya. Saya hanya nak bincangkan apa yang berkaitan dengan asas-asas perubatan di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga apa yang kita dapat adalah keyakinan yang lebih kuat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah agama ataupun ad-din. Ad-din yang menceritakan kepada kita semua aspek. Allah Subhanahu wa taala tak tinggalkan kepada hamba-hambanya ini mencari-cari apa penyelesaiannya dalam segala aspek kehidupan. Saudara-saudari yang dihormati sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyebut dan kita yakin bahawa apa yang kita alami sekarang ini adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Ujian daripada Allah yang berbentuk sejenis penyakit. Jadi apa tindakan kita seterusnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Tadawu fa inna Allah azza wa jalla lam yada' da illa wada'a lahu dawa' ghair da'in wahidin al-haram.
Hadis ini dinilai sebagai hadis hasan sahih. Kata Nabi ketika mana datang beberapa orang sahabat, cerita berkaitan dengan penyakit. Lalu Nabi kata apa? Tadawu, berubatlah. Sesungguhnya Allah SWT tidak letakkan ataupun tidak turunkan satu jenis penyakit, melainkan Allah akan bagi padanya dawa, ubatnya, penyembuhnya. Melainkan satu jenis penyakit saja yang tak ada ubat dia. Kata Nabi, apa dia? Al-haram. Haram ni maknanya penyakit tua dan akhir sekali. Dalam riwayat yang lain, Nabi menyebut sebagai as-sam. Jadi al-haram dengan sam ini, dia adalah perkataan yang hampir, kerana hujung usia itu disebut haram dan seterusnya kematian itu adalah natijahnya. Saudara-saudari yang dihormati sekalian, begitu juga disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma anzalallahu azza wa jalla illa anzalahu lahu dawa. Alimahu man alima wa jahilahu man jahil." Hadis ini juga dikira sebagai hadis sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Allah Subhanahu wa taala ini turunkan satu jenis penyakit, melainkan Allah akan turun bersama-samanya itu adalah dawa. Alimahu man alima. Orang yang tahu, dia akan tahu. Wajahilahu man jahil. Dan orang yang tak tahu, dia akan terus dengan sifat tidak tahunya. Saudara-saudari yang dihormati sekalian, ini adalah tanda keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan penyakitnya, Allah datangkan juga ubatnya. Jadi di celah-celah ataupun antara sakit dan ubat itu, bermakna Allah Subhanahu wa taala juga nak melihat kita ini. Adakah kita ini orang-orang yang nak mencari ubatnya? Orang yang nak berusaha untuk mengatasi penyakit itu. Ini yang disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam banyak hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita perihal ataupun keadaan yang hampir sama, bahawa Allah Subhanahu wa taala tak tinggalkan kepada kita dalam keadaan yang terpinga-pinga, dalam keadaan mencari-cari, melainkan Allah bagi kepada kita insya-Allah satu jenis ubat. Cumanya untuk dalam masalah mendapatkan ubat itu, kata Nabi, yang tahu dia akan usaha untuk mencari ubat, maka dia akan tahu ubatnya. Manakala yang jahil, maka dia akan kekal dengan status kejahilannya. Maka dia tidak tahu bagaimana nak mengubati ataupun nak merawat diri dia ataupun masyarakat yang lain. Saudara-saudari yang dihormati sekalian, jadi kita akan melihat beberapa jenis perubatan yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla dan juga disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi ini saya akan sebut 3 jenis. 3 jenis berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama sekali tidak lain dan tidak bukan adalah apa yang disebut sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala oleh Nabi berkaitan dengan zikrullah. Berkaitan dengan zikrullah. Ini bukan bermakna, saudara-saudari sekalian, kita hanya zikrullah sahaja, tak ambil langkah yang seterusnya. Jadi saya akan sebut 3 perkara. Maka ketiga-tiga perkara ini perlu seboleh-bolehnya kita jalankan serentak. Kita jalankan serentak, insya-Allah dia menepati syariat kita. Yang pertama saya sebut tadi adalah zikrullah. Apa maksud zikrullah? Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, "Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Wa nunazzilu minal Qur'an,
ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Kata Allah, dan kami, Allah turunkan Al-Quran itu sebagai syifa. Al-Quran itu huwa syifa, dia adalah penyembuh. Wa rahmatul lil mu'minin, dan dia adalah rahmah bagi orang-orang yang beriman. Wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Dan manakala orang-orang yang zalim, orang-orang zalim ini tak ada tambahan apa-apa melainkan kerugian saja. Jadi maknanya siapa di kalangan orang yang beriman yang mengambil Al-Quran sebagai syifa, sebagai rahmah, maka dia akan di sisi Allah dia akan meningkat, yakni takwanya, imannya, kerana keyakinan dia terhadap Al-Quran Karim. Manakala orang yang tidak mengambil Al-Quran dan juga tidak mengambil apa yang disarankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan bertambah juga, tapi dia akan bertambah kerugiannya. Jadi cara uslub yang digunakan ini uslub yang boleh difahami dengan mudah dan agak mendalam. Saudara-saudari yang dihormati sekalian, apa yang saya maksudkan dengan jenis yang pertama, yang kata perubatan ataupun jenis yang pertama ini adalah Al-Quran Karim daripada awal Al-Fatihah sampai akhirnya dengan surah An-Nas itu adalah syifa. Allah SWT sebut sebagai syifa. Di kalangan ahli tafsir menjelaskan, walaupun ada perkataan min, bahagian menyatakan min li tab'id. Ini bukan li tab'id. Al-Quran adalah kalamullah. Dia adalah kata-kata Allah Subhanahu wa taala yang nilainya itu bersifat i'jaz, bermukjizat, maka dia adalah syifa kepada semua jenis penyakit. Semua jenis penyakit. Perkara yang seterusnya yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang termasuk dalam zikrullah juga selain daripada Al-Quran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi anta syafi la shifa illa shifa'uk shifa la yughadiru saqama. Riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Saudara-saudari sekalian, Nabi bersabda, ya Allah, Tuhan kepada manusia ini, adhabil ba's, hilangkanlah penyakit ini, hilangkanlah musibah ini. Ishfi anta asyafi, ya Allah, sembuhkanlah, sesungguhnya engkau ya Allah yang maha penyembuh. Tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan daripada Allah yang tidak meninggalkan sebarang penyakit. Saudara-saudari sekalian, hadis ayat Quran yang saya baca sebentar tadi, begitu juga hadis menjelaskan kepada kita, Al-Quran yang menyembuhkan kita itu adalah keyakinan kita. Yang menyembuhkan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang balik, yang menyembuhkan kita adalah Allah, bukan makhluk, apatah lagi bukan manusia. Manusia kita ikhtiar, yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila Allah yang menyembuhkan, maka mintalah kepada Allah melalui ayat-ayat Quran yang Allah sendiri jelaskan sebagai syifa, dan juga doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudari yang dihormati sekalian, banyak terdapat doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diajar kepada kita. Jadi dalam hal ini sila rujuk kepada para asatizah, ustaz-ustaz, para ulama untuk mengetahui dengan lebih lanjut doa-doa yang disebut oleh Nabi. Cumanya tak semestinya kita pergi kepada orang. Perkara yang asas Nabi ajak kepada kita, kita boleh doa untuk diri kita sendiri. Kita boleh ruqyah.
baca jampi-jampi daripada Quran, jampi daripada Nabi SAW, kita sendiri yang buat. Bukan tak boleh kita nak pergi minta ruqyah kepada orang lain. Tetapi Nabi ajar kepada kita, seperti mana Nabi ajar kepada seorang sahabat yang datang kepada Nabi, lalu berkenaan jelaskan sakitnya, maka Nabi kata, ya da' yadaka ala allazi ya'lam min jasadik. Nabi kata, letakkan tangan kamu itu di bahagian yang sakit. Nabi ajak kita supaya usaha sendiri, ikhtiar kita, dan buat apa yang seperti mana yang diajar oleh Nabi. Ini yang terbaik. Bukan bermakna kita pergi minta tolong orang, minta tolong doktor. Salah tak salah. Cuma sekiranya kita mampu, ikhtiar kita peringkat awal, teruskan. Apa yang Nabi sarankan kepada kita? Da' yadaka ala allazi ya'lam min jasadi. Bahagian mana yang sakit. Nabi kata, letak tangan kamu. Hadis ni hadis sahih, saudara-saudari sekalian. Kemudian, waqul bismillah. Bacalah bismillah. Bacalah bismillah 3 kali. Kemudian kata Nabi, waqul sab'a marrat. Baca pula 7 kali. Apa dia yang perlu dibaca? Tadi dah baca bismillah dah. Kemudian, baca pula 7 kali. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Aku berlindung kepada Allah dan juga kekuasaannya daripada syarri, ini benda-benda jahat, benda tak elok yang kita ada. Kalau kita duduk sakit tu, kita tak ma ajidu, apa yang saya sedang sakit lah ni, wa uhadir maknanya yang saya awasi. Kan hari ini kita menghadapi musibah COVID-19 ini. Jadi kita berhati-hati. Maka apa salahnya sekiranya kita boleh amalkan doa ini. Kita amalkan doa ini sebagai asas. Saya ulang balik doanya. Bismillah, kita bacalah 3 kali. Kemudian, a'udzubillah 7 kali. A'udzubillah wa biqudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Maknanya, aku berlindung kepada Allah dan juga kekuasaan Allah Azza wa Jal dari kejahatan ataupun sakit yang sedang dialami ini, dan juga jaga daripada yang lain-lain. Kita pun tak tahu masalah kuman ini, masalah virus, saudara-saudari sekalian. Maka eloklah, itu termasuk dalam perkataan uhadir, makna dalam keadaan kita berhati-hati. Saudara-saudari sekalian, banyak lagi hadis-hadis Nabi SAW cerita bab perubatan ini. Jadi tanggungjawab kita adalah tengok balik. Antara yang lain yang masyhur, yang selalu didendang dalam TV adalah Bismillah. Allazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'un alim. Saudara-saudari sekalian, Bismillah dengan nama Allah. La yadurru, tidak memberi kemudaratan apa sahaja di langit-langit dan juga di bumi ini. Dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi ini antara doa-doa, zikir-zikir yang boleh kita jadikan sebagai ruqyah kita. Di samping doa dan juga ruqyah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberi kesembuhan dan juga menjaga kita daripada perkara-perkara yang tidak baik. Saudara-saudari yang dihormati sekalian, adakah Al-Quran ini boleh menyembuhkan penyakit-penyakit zahir, sebagai contohnya COVID-19 ini, ataupun demam kurang ke apa-apa sajalah penyakit-penyakit yang mungkin penyakit hati ke, penyakit jantung ke. Saudara-saudari sekalian, saya dah sebut peringkat awal tadi
bahawa yang menyembuhkan kita adalah Allah Azza wa Jalla. Dan Allah turunkan Al-Quran itu, maka kita jadikan itu sebagai asas kepada penyembuhan kita. Bukan bermakna kita meninggalkan langkah yang seterusnya, tidak. Kita buat sebagai asas berdasarkan hadis-hadis Nabi yang saya baca, sebahagiannya dah dibacakan sebentar tadi. Dan hadis yang lain, saudara-saudari sekalian, saya nak tunjukkan bagaimana dalam Islam ini, Islam anjurkan kepada kita apabila menghadapi jenis-jenis kesakitan ataupun penyakit, musibah yang berbentuk sebegini, kita boleh membaca, kita boleh ruqyah, mengubati dengan ayat-ayat Allah. Sekiranya Allah izin, maka insya-Allah kita akan sembuh. Berdasarkan hadis yang dinilai sebagai hadis yang sahih disebut oleh Imam Bukhari dalam sahihnya daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Saya terjemahkan terus hadis ni sebab hadis ni agak panjang. Sebahagian daripada ataupun beberapa orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ni datang ke satu perkampungan Arab. Kemudian mungkinlah mereka ini kekurangan bekalan dan mereka nak menjadi tetamu kepada sebahagian penduduk di situ. Nak menjadi tetamu sebagai tetamu di sebahagian daripada rumah ataupun penduduk di situlah. Baik. Jadi penduduk di situ tak mau untuk menjadikan sahabat ni sebagai tetamu, tak mau menerima sebagai tetamu. Wallahu a'lam sebab apa tak mau menerima. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian sahabat-sahabat ni bergerak, dah orang tak mau menjadikan mereka tetamu, mereka bergerak. Kedengaran di kalangan mereka ni ataupun di kalangan penduduk kampung ni bahawa ketua mereka, yakni Tok Mengulu lah kita kata, ketua mereka ni dipatuk, disengat. Ada sebahagian disebut sebagai dipatuk ular. Bila dipatuk ular dalam keadaan yang tak boleh nak berjalan. Baik. Duk tanya-tanya siapa di kalangan penduduk kampung ni yang mahir dalam bab ini. Kolah nak ubat orang yang dipatuk ular ni. Bukan senang ni, dipatuk ular. Akhir sekali sebahagian daripada orang kampung ni kata, cuba tanya kumpulan manusia itu yang minta kepada kita nak jadi tetamu, yang kita tolak. Lalu ditanya kepada wakil sahabat-sahabat ni, maka wakil sahabat ni kata boleh insya-Allah, tapi ada syarat dia lah. Ada syarat dia. Boleh bersyarat. Lalu ditanya apa syaratnya? Syaratnya kena sediakan mungkinlah makanan ataupun kambing. Kambing. Jadi biasalah perkara ini, maknanya nak dibandingkan dengan sakit, dengan kambing ataupun makanan lauk kambing ni benda sangat biasa sangat. Maknanya kita kata tak ada masalah apa, yang penting boleh lega daripada sakit. Akhir sekali maka sahabat Nabi ini pun buat ruqyah, jampi syar'iyah. Apa yang sahabat ni buat? Ini yang kita nak memahami pada pagi ini. Sahabat ini membaca suratul Fatihah. Baca surah Al-Fatihah. Bila baca surah Fatihah, saudara-saudari sekalian, lepas baca Fatihah tu, disebut dalam Ibn Qayyim sebut dalam kitabnya juga berkenaan dengan penyakit ini, dia pun boleh bangun dan berjalan terus. Lelaki ni, ketua ni lah, ketua kampung ini, boleh jalan terus. Bila boleh jalan, mereka pun bagi. Mereka bagi, yakni kambing, lauk dan sebagainya kepada sahabat Nabi. Lalu sahabat Nabi hak baca ni kata, untuk aku sajalah. Ini cerita ada sedikit lucu lah. Untuk aku saja. Sahabat-sahabat lain kata tak boleh. Kita kena bahagi ya. Perkara ni sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Lalu Nabi suruh beda. Maknanya Nabi suruh beda sama-sama mereka. Kemudian Nabi kata kepada mereka, maknanya wadribuni, bagi kepada aku sama, bagi ada habuan untuk aku sama, kata Nabi. Fadhahikan Nabi, Nabi gelak. Nabi gelak dalam hal ini. Ini ada unsur lucunya. Tapi saudara-saudari yang dihormati sekalian, yang kita nak ambil adalah sahabat Nabi ini pergi baca Al-Fatihah, ruqyah kepada ketua kampung ini dengan ayat Al-Quran. Sedangkan dia yang ketua kampung ni mengalami sakit ataupun dipatuk ular. Jadi bagaimana kalau kita tengok logik, memang tak logik lah. Tapi memang Al-Quran itu mu'jizat. Maka dalam hal ini tidak ada masalah untuk kita ubat. Sama ada penyakit manusia ini, penyakit yang berbentuk macam penyakit jenis histeria, penyakit yang disebabkan oleh jin, disebabkan oleh syaitan dan seumpamanya, atau penyakit yang berbentuk fizikal. Jadi maknanya semua jenis penyakit, pertama sekali maka tengoklah apa yang Al-Quran kata. Ambil daripada ayat Al-Quran, ambil daripada doa, daripada apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudari yang dihormati sekalian, jenis yang kedua tidak lain dan tidak bukan adalah ubat-ubatan ini. Ubat-ubatan ini. Adakah dalam Islam ubat-ubatan ini? Saudara-saudari sekalian, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dalam surah An-Nahl, Al-Quran sendiri, Allah cerita tentang madu lebah itu. Madu lebah itu adalah makanan yang baik. Makanan yang baik. Dan dia adalah ubat juga kepada penyakit-penyakit tertentu. Berdasarkan hadis daripada Abi Sa'id radhiyallahu anhu, ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat ini sakit perut. Yashtaki bi batnih. Maknanya sakit di bahagian perut. Lalu apa kata Nabi? Kata Nabi, isqihi asala. Bagi dia minum madu itu. Maknanya datang sahabat Nabi mengadu apa? Mengadu sakit perut. Maka Nabi kata, isqihi asala. Bagi kepada dia atau bagi dia minum madu. Madu lebah ini. Jadi jenis-jenis madu adalah jenis-jenis ubat juga. Begitu juga dalam jenis yang kedua, ubat yang kedua yang banyak disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah habbatus sauda, syifa min kulli da, iaitu jenis habbatus sauda. Jenis habbatus sauda maknanya bijirin hitam itu. Dia adalah syifa min kulli da. Dia adalah penyembuh kepada penyakit-penyakit ini. Saudara-saudari yang dihormati sekalian, saya dalam hal ini menyebut, kita bukan nak membincangkan berkenaan dengan kandungan yang ada dalam ubat-ubat ini. Tapi saya hanya nak menyebut bahawa Islam ini, dia menyeluruh. Maknanya ikhtiar yang perlu kita buat ini, ikhtiar yang semaksimum yang boleh. Kita berdoa kepada Allah. Kemudian kita menyebut, kita ruqyah dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita tak tinggal ikhtiar kita untuk mencari ubat-ubatan itu saja. Mencari ubat-ubatan, dan hal ini adalah bertepatan. Maknanya kita mencari ubat, kita ikhtiar mencari ubat itu adalah satu perkara yang syar'i. Seorang perempuan di kalangan sahabiyat datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni, saudara-saudari, adalah hadis sahih. Boleh kita jumpa dalam Riyadhus Salihin dalam bab tawakal.
Perempuan ini mengadu kepada Nabi SAW. Beliau mengalami 2 jenis penyakit. Penyakit yang pertama, penyakit bahagian dalam perut dia lah. Masa zaman Nabi mungkin disebut perut saja. Mai zaman kita ni mungkin dengan Alhamdulillah, dengan teknologi dan sebagainya, kita dapat mengetahui bahagian mana yang spesifiknya sakit. Jadi zaman dulu mungkin sebut perut je. Baik. Kemudian itu penyakit yang pertama. Mana ada bahagian perut. Kemudian satu lagi jenis penyakit yang perempuan ini hadapi adalah penyakit yang bila dia datang penyakit tu dia lupa diri. Dia lupa diri. Dia lupa diri dia dan akhir sekali mungkin dia boleh buang baju-baju dia. Ini perempuan. Dia boleh buang baju dia. Sudah. Kalau dia buang baju, pergi ke jalan kangak ke, alus tak ke, jadi masalah balik lah. Lalu Nabi SAW pesan kepada perempuan ini. Yang pertama sekali, tak ada masalah, Nabi boleh doa, Nabi boleh maknanya doa supaya dihilangkan penyakit itu. Pada masa yang sama juga Nabi SAW pesan kepada perempuan ini agak bersabar. Lalu perempuan ini minta kepada Nabi, ya Rasulullah, tak apalah. Maknanya minta supaya Nabi doa supaya hak jenis penyakit lupa diri tu, penyakit lupa diri sampai buka aurat dan sebagainya itu, minta Nabi doa selesaikan yang tu. Maka Nabi doa dan Alhamdulillah perempuan itu sembuh. Maknanya selepas daripada doa Nabi, perempuan ini sembuh. Dia tak jadi lupa diri dah. Cuma di bahagian perut, perempuan ni kata, ya Rasulullah, yang ni tak ada masalah. Dia akan, maknanya dia boleh tahan lagi, dia boleh sabar. Maka oleh kerana Nabi menjanjikan ganjaran yang besar, maka maka perempuan ini minta untuk mendapatkan ganjaran itu. Jadi saudara-saudari yang saya hormati sekalian, itu jenis yang kedua. Maknanya saya nak tegaskan di sini bahawa Islam menyuruh dan menyaran serta maknanya mewajibkan sekiranya mewajibkan kita ni cari ubat ikhtiar dengan sebaik yang mungkin. Kalaulah penyakit itu penyakit yang membahayakan orang lain, wajib. Kalau perempuan ini apabila dia tak sedar diri, dia buka aurat, jadi mengganggu orang lain, menyebabkan jadi huru-haranya. Kalau ada orang perempuan, sebagai contoh, pergi kangak, bukan waktu ni mungkin tak ramai. Waktu dalam keadaan biasa, buka pula baju, maka dah tentu kecoh satu kangar, bandar kangar itu. Jadi yang ni mengganggu orang lain. Maka sebab itu, dia minta Nabi SAW supaya ubati dia. Jadi bila sampai peringkat wajib, bila mana sampai peringkat wajib, yakni bila dia membawa kemudaratan kepada orang lain dan juga diri dia. Allah kata, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Apa sahaja, jangan sekali-kali kamu campakkan diri kamu di dalam kebinasaan. Jadi maknanya sekiranya kita ini keadaan kita boleh membawa kepada kebinasaan kepada diri kita dan juga kepada orang lain, maka hukum wajib ikhtiar untuk mendapatkan ubat. Sama ada hak peringkat awal tu kita buat dan juga peringkat yang kedua ini, iaitu mencari ubat-ubat yang sesuai. Saudara-saudari yang dihormati sekalian, bahagian yang terakhir dalam masalah tadawi ini, pengubatan ini, dan saya jelaskan sekali lagi supaya kita nampak Islam yang kita anuti ini adalah agama yang inilah, inna dina indallah al-Islam. Di sisi Allah, agama yang sebenar-benarnya adalah al-Islam. Dia tak tinggal Islam ni, tak tinggal apa-apa pun. Semua disebut untuk maslahah umat dia. Yang ketiga adalah dari segi pencegahan. Al-wiqayah khairun minal ilaj. Maknanya pencegahan itu
lebih baik daripada rawatan. Adakah Islam menyebut hal perkara ini? Ya, disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdumuhu alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu mendengar satu kawasan itu ditimpa penyakit, ada riwayat yang lain sebut masalah penyakit ta'un. Jadi kita dalam keadaan kita ni, tempat kita ni, tang mana tempat kita ni yang ditimpa penyakit yang COVID-19 ini, sekarang ni maknanya satu Malaysia lah. Maknanya berkemungkinan. Di sana di sini itu berkemungkinan. Bi'ardin. Fala taqdumu. Jangan kamu datang. Jangan kamu masuk ataupun jangan kamu datang. Wa iza waqa'a bi'ardin wa antum biha. Kalau kita duduk dalam tu, fala takhruju firaran minhu. Jangan keluar, jangan lari keluar. Jadi Islam, ini hadis Nabi SAW. Mana Islam dah beri satu garis panduan yang cukup jelas. Bila berlaku hal ini, yakni jenis-jenis penyakit ini, walaupun tak disebut virus ke, tak disebut apa-apa bakteria ke zaman Nabi SAW dalam hadis ini, tapi jelas bila kita bincang berkenaan dengan ta'un, jadi Nabi kata kalau berlaku di satu kawasan, kita tak boleh pergi, tak boleh masuk dalam kawasan itu. Dan orang yang berada dalam kawasan itu tak boleh keluar. Ini langkah pencegahan yang disebut oleh Nabi 1400 tahun yang dahulu. Yang kita nak sebut pada pagi ini, inilah agama kita, Islam. Yang mementingkan bukan sekadar mengubati penyakit, bahkan Islam juga mementingkan pencegahan penyakit itu. Supaya jangan berlaku di kalangan ataupun berlaku di tempat kita. Saudara-saudari yang dihormati sekalian, kemudian hadis Aisyah radhiyallahu anha, cerita masalah yang sama jugalah. Kata Aisyah, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'un. Aisyah berkata, aku tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan ta'un. Apa kata Nabi? Innahu azabun. Itu adalah azab yang Allah hantar kepada siapa yang dikehendaki. Allah kata macam Nabi SAW sebut sebagai azab. Benda yang sakit, benda yang payah yang Allah hantarkan kepada orang tertentu. Kemudian wa anna Allah ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Saudara-saudari tengok bahasa Nabi. Sesungguhnya ia itu Allah jadikan ia, yakni jadikan apa yang Allah timpa itu, kalau ta'un lah. Kalau COVID-19 aku pernah cerita pula. Jadi maknanya dia juga adalah sebahagian Nabi kata sebagai rahmatan lil mu'minin. Rahmat bagi orang-orang yang beriman. Aku pernah cerita pula ni. Maknanya bagi orang beriman, Nabi kata ini adalah sebagai satu rahmat bagi kita. Bagaimana nak dapat rahmat ini? Fayamkusu fi baladihi. Yang kata rahmat ini duduk di tempat dia. Ini. Fayamkusu fi baladi. Makna di baladihi ini, makna tempat dia, kawasan dia. Kalau kita ni dah kata rumah lah. Kalau negara, maknanya duduk negara ni tak boleh keluar. Itu yang ditegaskan oleh kerajaan, maknanya tak boleh keluar negara. Dan duduk di rumah, duduk di rumah. Nabi dah tegaskan kepada kita, fayamkusu fi baladihi sabiran muhtasiban. Untuk menjadikan penyakit ini sebagai rahmat, saudara-saudari sekalian, ada syarat dia. Kalau kita kata COVID-19 ni, kata Nabi ini sebagai azab kepada orang-orang yang tertentu. Sebagai musibah kepada orang-orang tertentu. Tapi kepada orang beriman, Nabi jelaskan kepada kita, dia adalah rahmat. Bagaimana rahmat?
Bagaimana nak dapat rahmat belas kasihan Allah? Yang pertama sekali syarat dia adalah hendaklah dia bersabar di atas ketentuan ini. Dan bagaimana nak bersabar, saya dah bincang pada kuliah pada semalam, kuliah subuh pada hari semalam, bagaimana nak bersabar. Kemudian yang keduanya, syarat yang kedua muhtasiban. Apa makna muhtasiban? Iaitu dia hanya mengharapkan ganjaran Allah Subhanahu wa taala. Dia mengharapkan ganjaran Allah. Lalu kata Nabi lagi, ya'lam annahu la yusibuh illa ma kataballahu lahu illa kana lahu misl ajri syahid. Maknanya dia sabar, kemudian dia mengharapkan ganjaran Allah. Apa saja yang menimpa dia. Apa saja yang menimpa dia, dia ada syarat dia buat syarat itu, maka Allah akan bagi ganjaran kalaulah dia menempati syarat dan Allah ambil dia. Maknanya Allah matikan dia, maka kata Nabi, kana lahu misl ajri syahid, seperti mana ganjaran orang-orang yang syahid di jalan Allah. Saudara-saudari yang dihormati sekalian, kesimpulan daripada perbincangan kita pada pagi ini berkenaan dengan perkara yang pertama, saya ingin tegaskan bahawa Islam, agama yang Allah turun ini, saudara-saudari sekalian, tak tinggal sikit pun pada kita. Maknanya Allah bagi semua. Allah bagi penyakit, Allah juga turunkan kepada kita obatnya, penyembuhnya. Yang kedua, Islam juga turunkan ataupun mensyariatkan kepada kita langkah-langkah yang perlu diambil. Langkah-langkah yang perlu diambil bermula dengan langkah yang pertama, iaitu kita menggunakan ataupun ayat Al-Quran itu adalah syifa. Ayat Al-Quran itu adalah syifa. Hadis-hadis Nabi tentang ruqyah ini adalah syifa. Maka kita gunakan ini peringkat awal. Yang ni tak boleh nak lekang. Kalau sekadar ambil ubat saja, ambil vaksin saja, tapi kita tak kait dengan Allah, kita tak balik kepada Allah SWT, kita adalah orang-orang yang rugi. Sebab syarat untuk mendapat kebaikan ini, seperti mana yang disebut oleh Nabi, yang pertama dia sabar, yang keduanya adalah muhtasiban, yakni mengharapkan ganjaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara yang kedua, Islam juga tak tinggalkan apa? Tak tinggalkan pengobatan, ubat-ubat ini. Nak cari ubat dan sebagainya, semua itu adalah amalan syar'i. Amalan yang dituntut dan juga menepati syariat Allah Subhanahu wa taala. Tak ada hadis-hadis Nabi yang biar sahabat itu sakit, pasal apa? Biar Allah saja sembuh. Hal ini tak berlaku. Sahabat-sahabat Nabi faham apa yang dijelaskan oleh Nabi. Kemudian perkara yang ketiga adalah langkah-langkah pencegahan yang juga disebut oleh Nabi SAW. Maka moga-moga dengan 3 perkara ataupun 3 jenis pengubatan yang ada dalam Islam ini, tuan-tuan dan puan-puan, menunjukkan ataupun meyakinkan kita bahawa inilah satu agama yang benar. Maka tak sepatutnya kita lari daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari-hari yang kita alami ini, tuan-tuan dan puan-puan, yang sedang kita hadapi ini adalah hari-hari yang susah. Maka sabar, seperti mana kata Nabi tadi, sabar dengan benda baik, taat kepada Allah, tinggal benda-benda haram. Kemudian kita yakin ataupun reda dengan qada qadar Allah Subhanahu wa taala, dan juga buatlah amalan-amalan yang lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang baik daripada Allah, yang lemah, yang kurang itu adalah kelemahan saya sendiri. Mohon ampun kepada Allah, minta maaf di atas sebarang kelemahan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.